Hai, Assalamualaikum. Anda sedang menonton Sekilas Fakta 29 Mac 2023 bersama saya, Pia Enadia. Presiden MCA Wee Ka Siong mempertahankan kritikan partinya terhadap Timbalan Menteri Pendidikan Lim Hui Ying ekoran kegagalan menyediakan jawapan ketika sidang Dewan Rakyat 2 hari yang lalu. Menurut Wee, walaupun MCA sebahagian dalam kerajaan bersama-sama DAP, parti itu masih boleh memainkan peranan sebagai semak dan imbang terhadap cabang eksekutif kerajaan. Bercakap kepada Malaysia Kini, Wee berkata pihak dalam kerajaan seharusnya menerima kritikan secara terbuka dan memperbetulkan kesilapan yang dilakukan. Beliau turut mempersoalkan kenyataan ahli Parlimen Raup dari DAP, Chow Yu Hui, yang menuduh MCA bersama PN. Kata Wee, pandangan MCA bersifat non-partisan dan sesiapa sahaja boleh mengkritik bagi membolehkan kesilapan dibetulkan serta bekerja lebih keras. Berhubung persoalan kesetiaan MCA terhadap kerajaan perpaduan, Wee menegaskan kenyataan itu sebagai mengarut dan turut bertanya sama ada kesetiaan timbalan yang di-Pertua Dewan Rakyat, Ramli Mohamed Noor, juga perlu dipertikai selepas menegur Lim. Wee berkata ia bukan isu besar dan perlu dilihat sebagai pengajaran untuk lebih bersedia di masa akan datang. Ia selepas beberapa pemimpin MCA mengkritik Lim kerana tidak menyediakan jawapan untuk soalan yang dikemukakan ketika sidang Dewan Rakyat. Soalan itu ditanya selepas sesi soal-jawab sepatutnya tamat. Sebuah mahkamah di Kuwait mensabitkan kesalahan ahli perniagaan Loh Teck Joe tanpa kehadirannya semalam atas tuduhan pengubahan wang haram berhubung skandal 1MDB. Menurut laporan akhbar Kuwait Al-Qabas, seorang syekh bersama rakan kongsinya dan 2 warga asing telah dijatuhkan hukuman penjara 10 tahun. Manakala seorang peguam dijatuhkan hukuman 7 tahun atas tuduhan pengubahan wang haram melibatkan dana Malaysia itu. Mereka juga diarah memulangkan $1 bilion selain membayar denda berjumlah 145 juta Kuwait dinar. Akhbar itu tidak menamakan syekh tersebut, rakan kongsinya mahupun peguam berkenaan, tetapi hanya menyebutnya sebagai dana Malaysia. Menurut Al-Qabas, kelima-lima mereka didakwa melakukan pengubahan wang haram dalam bentuk mata wang Cina dengan mengetahui bahawa ia adalah hasil haram yang digelapkan daripada dana pelaburan Malaysia. Menurut laporan itu lagi, ia adalah kes pengubahan wang haram terbesar. Ia juga mengenal pasti warga asing itu sebagai Loh dan ahli perniagaan Syria Perancis Bachar Kiwan. Sementara itu, laman Sarawak Report pula berkata, dana Malaysia yang dimaksudkan tersebut ialah 1MDB. Laman itu juga menamakan syekh itu sebagai Syekh Sabah Jabal Al-Mubarak Al-Sabah yang juga adalah anak kepada bekas Perdana Menteri Kuwait. Rakan kongsinya dikenal pasti sebagai sekutu Loh, Hamad Al-Wazan dan peguamnya sebagai Saud Abdel Mohsan. Berita seterusnya, Menteri Besar Kedah Muhammad Sanusi Mak Noor mendakwa dilarang menghadiri program dari Kerajaan Persekutuan. Ini termasuk acara pameran antarabangsa maritim dan Aero Angkasa Langkawi 2023 5-23 yang bakal berlangsung di Langkawi pada Mei depan. Sanusi mendakwa perkara itu merupakan keputusan Kabinet yang diterajui Perdana Menteri Anwar Ibrahim. Dakwaan Sanusi itu dimuat naik dalam satu hantaran di Facebooknya tanpa menjelaskan dengan lanjut mengenai keputusan Kabinet itu. Untuk rekod, pameran 5 ialah acara paling popular di rantau ini selepas edisi terakhir diadakan ialah pada tahun 2019. Selepas 3 tahun ditangguhkan akibat pandemik COVID, 5 2023 menyaksikan keterujaan dari pihak kerajaan dan pihak penganjur. Malah delegasi asing dan juga pempamer serta orang ramai dilihat teruja dan tidak sabar menantikan 5 pada tahun ini. Dijangka 110 pesawat dan aset udara serta 110 kapal dan aset maritim bakal dipamerkan pada acara tersebut yang melibatkan kira-kira 600 syarikat dalam industri pertahanan. Wan Ahmad Faisal hari ini memohon agar Perdana Menteri Anwar Ibrahim dirujuk ke Jawatankuasa Hak dan Kebebasan Parlimen kerana didakwanya mengeluarkan kenyataan mengelirukan Dewan.
Ketua Pemuda Bersatu itu berkata Anwar memberikan kenyataan tersebut semasa menjelaskan isu pencukaian Yayasan Al-Bukhari. Saya pada masa yang sama juga telah merujuk Yang Amat Berhormat Tambun kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan. Ini surat yang saya hantar tadi, semalam sebenarnya, kepada pejabat Dewan yang di-Pertua, bahawasanya Yang Amat Berhormat Tambun telah mengelirukan Dewan berhubung percukaian ke atas Yayasan Al-Bukhari. Beliau jawab tempoh hari dalam Dewan Rakyat yang mulia ini, kuasa mutlak, istilah mutlak itu digunakan dalam handset, ada buktinya, bahawasanya kuasa memberi pengampunan cukai adalah mutlak milik Ketua Pengarah Lembaga Hasil Dalam Negeri. Ini tidak benar. Saya dah jelaskan dalam surat ini bahawasanya ianya juga ada pada Menteri Kewangan. Jadi inilah benda yang kami ingin Yang Berhormat Tambun minta maaf dan betulkan dalam Dewan Rakyat. Bahawasanya beliau telah mengelirukan Dewan, berprasangka buruk ke atas Tan Sri Muhyiddin Yassin, Yang Berhormat Paguh. Jadi tak apa, itu kita serahkan kepada speaker untuk menentukan, tapi buktinya semua sudah ada. Dan saya harap Tuan Yang di-Pertua dapat memberi keadilan kepada kami dalam hal ini. Jadi itu saja yang saya ingin memberikan ni. Sementara itu di Parlimen, gara-gara gagal mengikut arahan agar duduk kembali di tempatnya, Ahli Parlimen Besut J. Zulkifli Jusuf diarah keluar dari Dewan Rakyat hari ini. Tidak cukup dengan itu, dia juga digantung daripada memasuki Dewan Rakyat selama 3 hari. Dia membawa dalam bahasa Inggeris sebab dia tahu bahawa Penal Code dan Kanun Acara Jenayah authoritative text-nya adalah dalam bahasa Inggeris. Kenapa isu yang dibangkit sekarang oleh Kota Baru? He knows this, he's a lawyer. Apa nak bawa perkara Kota Baru cuba menjadi populis. Baik, you are being semantic and frivolous. So sekarang saya nak tahu, boleh Dia nak TikTok je tu. Dengan izin. Hold on, Kota Baru. Jadi betul. Hold on, Kota Baru. Biar saya habis. Nak bagi faham kepada yang tak faham. Yang lain tu sila duduk ya. Faham sangat ke Besut? Duduk. Sedikit saja. Saya nak jelaskan macam ni. Duduklah, hormat sikit. Duduk, tolong. Sekarang ni dia tak bawa English punya version saja. Yang berhormat. Dia tak bawa English punya version saja. Yang berhormat. Halau Besut tu speaker, halau Besut tu speaker. Tak dengar, lawan speaker. Yang berhormat. Kenyataan mengelirukan. Boleh 36-12. Okay? Duduk. Saya tengah selesaikan di sini. Duduk. Point of order. Amaran pertama. Duduk. Kena layan point of order. Amaran kedua. Duduk. Okey. Saya minta Datuk. Yang berhormat. Kalau tak bagi, tak bagilah. Kali ketiga. Jangan saya suruh duduk. Duduk. Sebab Duduk. Bentara. Arahan speaker. 3 hari. Belum keluar. Selesaikan. Selamat bercuti. Besut dah duduk tadi. Saya telah buat keputusan. Saya telah bagi. dibuat selepas saya duduk. Dia dah duduk dah tu. Macam mana ni? Yang berhormat. Saya dah duduk dah. Kenapa keputusan selepas? Sepatut keputusan semasa saya Saya berdiri. telah buat keputusan dan saya telah beri amaran 3 kali. Yang saya dah duduk pun. Saya dah duduk dah. Yang berhormat tak Keputusan duduk. semasa saya duduk. Bentara, jalankan tugas. Yang lain diamlah. Dengan izin, Sebentar. Penjelasan sedikit. 3 hari maknanya termasuk Bermula besok dan hari ini. Yes. 3 hari, Sabtu masuk. Bermula pada hari ini. Sabtu masuk. Isnin hari Isnin. bekerja. Okey, terima kasih. Dalam perkembangan yang lain, Melaka kembali bergegar apabila kerajaan didakwa bakal bertukar Ketua Menteri baharu pada Jumaat ini. Malah difahamkan upacara mengangkat sumpah akan diadakan di hadapan Yang di-Pertua Negeri Tun Muhammad Ali Rustam di Pejabat Tuan Yang Terutama di Air Keroh. Memetik Sinar Online, dipercayai jawatan yang dipegang Sulaiman Mat Ali selama 2 penggal ini bakal diisi oleh Adun Tanjung Bidara yang juga Esko Kanan Pelaburan, Perindustrian, Pembangunan Koperasi dan Usahawan Abd Rauf Yusof.
Sinar melaporkan media yang menunggu selama 3 jam di Pejabat Ketua Menteri bagaimanapun gagal mendapat sebarang pengesahan dan komen daripada Sulaiman. Setiausaha Akhbar Nasharuddin Mohamad memaklumkan adun lendu itu enggan bertemu media dan telah meninggalkan bangunan pentadbiran kerajaan negeri. Sumber terdekat Pejabat Ketua Menteri memaklumkan setakat ini tiada arahan selanjutnya dan mereka masih menunggu arahan daripada Setiausaha Kerajaan Negeri. Sementara itu, Abdul Rauf yang dihubungi enggan mengulas lanjut mengenai perubahan struktur pentadbiran negeri Melaka. Berikut beberapa lagi ringkasan berita untuk hari ini. Sekian sahaja daripada saya, Pia Enadia untuk Sekilas Fakta. Untuk lebih banyak berita, anda boleh melayari kinitv.com. Anda juga boleh mengikuti kami di Instagram, Twitter, YouTube dan Facebook. Salam hormat dan jumpa lagi.